은혜 받으실 하나님의 말씀은 요한복음 12장 24절입니다. Pertikaan Alkitab bagi khotbah 내가 pada hari ini 진실로 adalah daripada 너희에게 Yohanes 이르노니 12 ayat 하늘의 밀이 24. 땅에 떨어져 죽지 Sungguh benar 아니하면 apa yang 하늘 aku 그대로 katakan 있고 ini. 죽으면 Jika sebiji 많은 열매를 benih gandum tidak 맺느니라. ditanam di tanah 아멘. lalu mati, benih gandum itu 임마누엘 tetap 성가대 sebiji 찬양과 benih 미신 saja. 오케스트라 연주 Tapi jika benih 후에 itu ditanam 강의장 lalu 이춘 mati, maka 목사님께서 benih itu akan tumbuh dan 죽어지는 menghasilkan 밀알이 banyak 되자 gandum. 두 번째 Amin. 말씀을 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 지난 시간에 이어 죽어지는 밀알이 되자 두 번째 말씀을 전합니다. 첫 번째 말씀에서는 예수님께서 Saudara-saudari yang saya kasihi, 되셨으며 khotbah pada hari ini merupakan lanjutan daripada khotbah pada minggu yang lalu, yakni sesi kedua khotbah menjadi sebiji benih gandum yang mati. Dalam sesi pertama khotbah, kita melihat bagaimana Yesus menjadi sebiji benih gandum yang mati dan menuai buah yang berkelimpahan sebagai hasilnya. Kita juga melihat hukum rohani di mana semakin badani kita mati, semakin kita hidup oleh roh. Oleh itu badani kita harus mati untuk kita hidup oleh roh dan menghasilkan buah rohani. Pada minggu lalu saya menyebutkan bahawa aspek pertama yang perlu mati ialah ego atau diri sendiri. Pada hari ini kita akan terus berfokus pada 1 Korintus bab 15 ayat 42 hingga 44 dan berbicara secara terperinci tentang cara kita merumukkan diri kita sendiri. 어떻게 영의 사람으로 나오는지 잘 표현되고 있습니다. 죽은 자의 부활도 이와 같으니 1 Korintus 15, 42 hingga 44 dengan jelas menunjukkan cara kita tampil sebagai manusia rohani ketika badani kita mati. Demikianlah dengan kebangkitan orang mati. Tubuh disemaikan dengan kebinasaan dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Disemaikan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Disemaikan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Disemaikan dalam tubuh jasmani, dibangkitkan dalam tubuh rohani. Jika ada tubuh jasmani, maka adalah juga tubuh rohani. Pertama, apakah masuk frasa kebangkitan orang mati? Orang yang menerima Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus akan mempunyai roh mereka yang sebelumnya mati oleh sebab dosa asal Adam dihidupkan kembali. Bagi orang seperti itu, walaupun tubuh mereka mati, roh dan jiwa mereka tetap hidup. Itulah sebabnya mereka disebutkan tidur, bukan mati. 그리고 그들은 영이 살아난 사람들이잖아요. Orang yang menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak dikatakan mati, tetapi dikatakan tidur. Dan roh mereka akan bangkit. 영이 살아나지 않았으니까 그냥 소멸되었을까? 그게 아니죠. 영은 소멸되지 않기에, 그런데 영을 살리지 않았기에 혼의 사람으로서 그들이 영원한 사망 지옥에 떨어질 수밖에 없습니다. Adakah ini bererti bahawa roh orang yang tidak menerima Tuhan Yesus akan lenyap? Tidak. Roh mereka akan berakhir di neraka. Roh dan jiwa yang tidak dapat binasa dipimpin ke kubur atas, tapi tubuh fizikal mereka dikuburkan di dalam tanah, bereput dan menjadi segenggam tanah. 한 줌의 흙으로 돌아가는 것 같으나 주님이 재림하실 때는 썩어질 몸이 신령한 몸으로 부활하여 공중에서 주님과 함께 내려온 Tubuh orang mati tampaknya kembali menjadi segenggam tanah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, tubuh yang dapat binasa bangkit menjadi tubuh rohani. Ketika tubuh bergabung dengan roh dan jiwa yang turun dengan Tuhan Yesus di angkasa, yang menjadi tubuh yang sempurna yang telah dibangkitkan, inilah disebut kebangkitan orang mati. Sama seperti tubuh fizikal yang tampak mati dan bereput, tetapi bangkit menjadi tubuh rohani untuk terjadinya kebangkitan, penting untuk percaya bahawa kita dapat menuai yang tidak dapat binasa apabila kita menyemai yang dapat binasa. Oleh itu, bagaimanakah kita dapat menjadi seseorang yang menyemai sesuatu yang dapat binasa di hadapan Tuhan? 주님을 믿기 때문에 끊어야 될 세상 것들,
또 자기가 죽어져야 되는 것들 이것이 자꾸 주를 위해 포기한다. 교회 다니니까 뭐 포기한다 이렇게 우선 단편적으로 말을 하거나 생각할 Oleh sebab 때가 kita percaya kepada 있습니다. Tuhan Yesus 포기하신 게 Kristus, 있습니까? kita perlu 죽어진 게 있습니까? 그러나 menyingkirkan 가치 있고 영원한 것으로 perkara-perkara 다시 duniawi. 살아난다는 것입니다. 지금 이 땅에서 내 자아가 죽어졌습니까? Kita perlu mematikan 그런데 diri kita 영이 살아나서 더 온전한 dan kita perlu 참선, mengejar 하나님께서 hal-hal 우리를 rohani yang 만드시고자 lebih 하셨던 berharga. 사람의 본분을 찾아서 영광스러운 이 땅의 삶도 축복받는 삶을 살아가는 것이고 그렇게 내 영이 살아날 때 그러려면 육은 죽어야 돼요. 이 육을 죽는 것을 포기를 안 하려고 하니까 그러면서 포기하라고 하면 세상에 썩어질 것, 뭐 예를 들면 육의 사랑, 썩어질 헛된 것들 이런 것들을 포기하세요라고 하고 썩어지고 버려야 됩니다. 죽어져야 됩니다 하면 이거 내가 버리면 어떤 무슨 재미로 살아? 여러분 세상 사람들에게 전도할 때 아유 주말마다 나는 산 다니고 들 다니고 놀러 다니고 요즘은 이제 캠핑도 많이 다니는 문화죠. 그런데 그게 너무 흥미롭고 내 삶의 Untuk 낙인데 menjadi orang yang 그거 mempunyai 포기하고 kebangkitan 주일날 교회 tubuh, 간다? kita 이런 haruslah 생각을 하니까 교회를 차 menyingkirkan 못 오는 거죠. perkara-perkara yang dapat binasa di 이게 bumi 포기할 ini, 게 너무 많아요. 재미있는 게 perkara-perkara yang 너무 bertentangan 많은데 dengan firman 교회 Tuhan. 다니면 교회를 다녀보지 않았어도 막연히 아는 거예요. 빛 가운데 살아야 된다는 거. 근데 그게 힘들고 어렵고 포기하는 게 재미없을 것 같으니까 하기 싫다고 말하지만 포기하고 버리고 썩어지고 죽어질 때 진정 가치 있는 것으로 다시 살아나는 것입니다. 그것을 우리가 알아서 이제 온전히 죽어집시다. 그러면 우리는 하나님 앞에 어떻게 썩을 것으로 심는 자가 Kita, 되어야 jika kita 할까요? 썩을 menyingkirkan 것을 심을 때 keseluruhan dunia 진정 ini 아름다운 것으로 dan 살아나고 mematikan 열매를 diri 맺기 kita, 때문에 이 kita 썩을 akan 것을 hidup 심고 죽어져야 합니다. 자, 먼저는 육신의 생각을 dengan 심고 kelimpahan berkat 영의 Tuhan. 생각으로 거두어야 합니다. 로마서 8장 6절 7절에 육신의 생각은 사망이요 Pertama, 영의 kita perlu 생각은 menyemai 생명과 fikiran-fikiran 평안이니라. badani 육신의 dan 생각은 menuai fikiran-fikiran 하나님과 rohani. 원수가 Roma 되니 8 이는 ayat 하나님의 6 법에 hingga 7 굴복지 menyatakan, 않을 뿐 아니라 jika fikiran 할 kamu 수도 dikuasai oleh tabiat 없습니다 manusia, hal itu 육신의 mengakibatkan 생각은 kematian. 판단하고 Tetapi jika fikiran kamu 정죄하며 dikuasai oleh roh Allah, 미워하고 Allah akan mengenai 질투하는 kamu hidup dan 생명을 kedamaian. 죽이는 것이 Seseorang yang fikirannya dikuasai oleh tabiat manusia menjadi musuh Allah. Orang yang tidak mentaati hukum Allah dan sebenarnya dia tidak dapat mentaati hukum Allah. Fikiran-fikiran badani membunuh kehidupan dengan menghakimi dan menghukum orang lain, membenci dan iri hati. Hal ini pada akhirnya mengarah pada kematian. 죽어주고 버려야 될 것인데 왜 그걸 주장하냐고요. 자, 욥기강에 보면 욥과 친구들이 서로 자기가 옳다고 주장하죠. 나는 옳은데, 나는 맞는데. Fikiran badani dan kehidupan kita perlu menyadari betapa kotornya fikiran seperti ini dan mengingkirkannya. 자, 이것을 말로 표현하면 Kita telah mendengarnya dalam khutbah tentang kitab Ayub. Ayub dan sahabat-sahabatnya mempunyai fikiran-fikiran badani. Dengan fikiran badannya, Ayub merungut tentang Tuhan. Bagaimana kehidupan Anda? Apakah fikiran badani ada dalam kehidupan Anda? Anda menghakimi dan membenci orang lain. Dan Anda banyak mempunyai perasaan yang jahat terhadap orang lain. Adakah ini membuatkan Anda gembira? Tidak. Semua fikiran kotor ini menyebabkan Anda berasa diri Anda gagal. Orang yang mempunyai fikiran rohani selalu mempunyai sukacita dan rasa syukur yang tidak pernah berakhir dan kedamaian mereka tidak pernah hilang. Pernahkah Anda mendengar? Pernahkah Anda melihat orang Kristian yang hidup dalam kebenaran dan tertanya bagaimana mereka dapat hidup dalam kedamaian tanpa perasaan marah atau kekhawatiran meskipun mengalami masa-masa susah? Apakah fikiran rohani, yaitu fikiran kebenaran, fikiran yang hanya tentang Tuhan? 목자님은 이럴 때 어떠하셨지? 여러분들 잘 아시는 것처럼 자 그렇게 생각하면 답이 진리의 답이에요. Bahkan mereka nenek moyang iman. Anda mungkin terfikir tentang apa yang dilakukan oleh nenek moyang iman dan juga apa yang difikirkan oleh Tuhan Yesus. 육신의 생각으로 먼저는 힘들었는데
그래도 이렇게 주님을 생각하니 Jika anda mempunyai fikiran-fikiran badani, anda perlu berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan. 버리게 해주세요. 이렇게 이제 기도에 Tuhan, 가면 saya 점점점 육신의 berdosa 생각을 dengan 심어서 fikiran-fikiran 영의 badani 생각을 saya 할수 dan 있는 menghadapi 사람이 되는 것이죠. kesusahan dan saya masih dibebankan oleh fikiran-fikiran badani. Bantulah saya untuk mengikirkannya. Begitulah caranya anda berdoa 평안한 환경 속에 untuk 있으니까 mengikirkan fikiran badani. 행복하겠다. 여러분 그렇게 생각하지 Fikiran 마시고 fikiran 영의 rohani 사람에게도 memberikan 어려운 anda 일들이 kedamaian. 있다고요. 힘든 일이 있고 괴로움이 있고 누가 나를 괴롭히는 사람이 Anda 있을 mungkin 수 terfikir 있어요. bahawa orang itu 그러니 seseorang 영의 hidup 생각을 dalam 갖고 진리의 kedamaian, 마음을 품으니까 평안한 거예요. hidup dalam keadaan 아무 일도 baik, 없는 jadi mereka 것처럼 mendapat 보인다면 kedamaian. 아무 일이 없어서만이 아니라 어떤 문제가 와도 문제지 않아요. Tapi bukan 저 사람 begitu. 날 이렇게 괴롭게 하고 힘들게 하니까 내가 지금 Kerana 연단을 mereka 하고 hanya 있구나. mempunyai 아니, fikiran 그런 생각이 rohani, 뭐가 maka 있어. mereka dapat hidup dalam 내가 그 사람이 kedamaian. 싫었으면 내 안에 있는 싫은 마음을 회개하고 돌이키면 되지. 뭘 연단이라고 굳이 저 사람이 나를 Walaupun mereka 연단하니까 disusahkan 내가 ataupun 큰 거를 diganggu 해야지. oleh orang lain, 뭐 mereka 이렇게 해야 할 이유가 tidak 없고 문제지 mempunyai 않으면 fikiran yang 내 안에 jahat. Sebab 진리로 itulah mereka dapat hidup 변화되는 dalam kedamaian. 복성을 삼고 가면 되고 불편한 육신의 생각을 안 하면 항상 평안할 수 Mereka tidak 있습니다. menganggap 자, bahawa 그러니 masalah 여러분 mereka 안에서요 merupakan 평안이 masalah. 없다면 Mereka tidak merasakan 평안은 bahawa 영의 kesusahan 생각인데 mereka adalah sesuatu yang mengganggu 평안하지 mereka. 않다면 내 Jika anda 안에 mempunyai 육신의 생각이 fikiran 있고 rohani, 또 anda akan sentiasa 괴롭히고 hidup dalam 있지 kedamaian. 않은지를 항상 살피셔야 합니다. 아이고 저요 육신의 생각 없는데 특별히 Jika anda 죄 tidak mempunyai kedamaian, anda perlu tahu bahawa anda telah mempunyai fikiran badani. Mereka dapat hidup dalam kedamaian kerana mereka berfikir dalam roh, tiada kira apa-apa yang dilihat, didengar atau dihadapi oleh mereka. Oleh itu penting untuk anda tahu bahawa jika anda tidak mempunyai kedamaian dalam diri anda, itu bererti anda terlibat dalam fikiran badani dan berdosa. Kedamaian telah lenyap kerana ada tembok dosa yang dibina di hadapan Tuhan. Oleh sebab fikiran rohani tidak membina tembok dosa di hadapan Tuhan, maka selalu ada kedamaian. 항상 평안할 수 있습니다. 영의 생각으로 성령님의 인도를 받는다면 기도하며 하나님의 도우심을 구하되 염려하지 않고 기쁨과 감사로 더 힘써 충성할 수 있습니다. 그러니까 어려움이 있고 힘듦이 있어도 영의 생각을 하면 그리할 수 있는 거예요. 이렇게 육신의 생각과 영의 Jika anda 생각은 dipimpin oleh Roh 반대로 Kudus dan fikiran 육신의 rohani, 생각으로 anda dapat 행할 berdoa 때는 dan mencari pertolongan 하나님의 Tuhan tanpa 역사를 perlu berasa 받을 cemas. 수 없는 것입니다. 또 육신의 생각을 쫓는 사람은 사단의 역사를 받아 늘 자기 생각에 맞추어 Anda dapat lebih setia dengan 판단하고 sukacita dan rasa 정죄하며 syukur. 악을 행합니다. Fikiran-fikiran badani dan 아무리 fikiran-fikiran 하나님의 rohani 말씀을 bertentang antara 판단하지 satu sama 말라, lain. 행동하지 말라 Jika anda 하셔도 bertindak dengan fikiran 쉽게 badani, 판단하고 anda tidak dapat 정죄하니 menerima kerja Tuhan. 은혜가 떨어지고 Orang yang mempunyai fikiran 기도의 badani menerima kerja 충만함도 iblis, 없게 lalu 되지요. menghakimi dan menghukum 그럼 orang lain, 썩어질 serta 육신의 melakukan 생각을 kejahatan 심어 berdasarkan 진리인 pemikiran mereka 영의 sendiri. 생각을 거두려면 어떻게 해야 할까요? Meskipun ada 사도 banyak 바울이 firman Tuhan yang 나는 memberitahu kita 날마다 untuk tidak menghakimi dan bergosip, 고백했듯이 anda jangan 내 cepat 안에 menghakimi 있는 dan 육신의 menghukum orang 생각을 lain. 매일 Hal ini 깨뜨려 menyebabkan anda kehilangan 버려나갈 rahmat 때 dan kepenuhan 이스라엘 감정이 rohani dalam 벗어지고 doa. 선하고 Oleh itu, 의로운 apakah yang 영의 harus dilakukan 생각만 untuk menyemai 남게 fikiran-fikiran 됩니다. badani yang dapat 육신의 binasa 생각을 버리고 dan menuai 죽어지는 fikiran-fikiran 만큼 rohani yang benar? 결국 썩지 Seperti 아니한 pengakuan Rasul 신령한 Paulus yang 것들로 mengatakan, 다시 살게 setiap hari 됩니다. aku menghadapi maut. Perasaan 이렇게 dusta dapat disingkirkan 들리기 apabila 쉽죠. kita 이 merumukkan 말씀 fikiran 들으면 badani 쉽죠. kita pada setiap 그런데 hari. 구체적으로 어떻게 Hanya 해야 fikiran 되냐? rohani tentang 여러분, kebaikan dan 육신의 kebenaran yang 생각을 tersisa. 참고 영의 생각으로 Semakin 바꾸고 anda 싶은데 mengikirkan fikiran 하고 badani dan 내 mati, 생각만 semakin 해도 anda hidup lagi 자꾸만 dengan 도리어 kualiti 육신의 rohani yang 생각을 tidak 누가 akan 나를 binasa. 괴롭힐까? Namun 라는 begitu, 얘기를 semua 들었어요. fikiran 그래서 badani 험담했어요. tidak dapat dibuang 육신의 secara 생각을 어떻게 sekaligus. 할까요? 험담했다라고 하는 그 말이 자꾸 떠올라요. 자, A라는 사람이 Anda cuba untuk B라는 mengikirkan 사람이 나를 fikiran 험담했다고 A가 badani 전해줬어요. dan 아니, mengubahnya A에게 kepada 전해주는 fikiran 사람이 없으면 참 rohani. 좋겠어요. 근데 꼭 그런 A라는 사람이 있죠. 아니 B가 나를 험담했어도 내가 모르면 참 Namun 좋았을 텐데. begitu apabila orang bergosip tentang anda dan anda memikirkan tentang 자, gosip itu, 그러면 영의 생각을 하는 사람은 어떠느냐? 아유, 뭐 그랬겠어? 하고 우선 대화하면서 그걸 받아들이지 않으려고 해요. 그런데 꼭 그렇게 대화하면 A라는 사람은 아니라고 그렇게 얘기했다고 꼭 집어가지고 나한테 심어주려고 apabila anda 하죠. mengetahui bahawa ada orang bergosip 영의 tentang 마음을 anda, 갖고 영의 jika anda 생각을 가진 mempunyai 사람은요, fikiran 아무리 상대가 뭘 rohani, 심어줘도요 안 심겨요. 마음 생각이 안 심어요. 그럼 안 심는다는 게 뭐예요?
자꾸 그걸 반복해서 생각하지 않는 거예요. Anda tidak mau 육신의 생각을 하고 쉬는 memikirkannya. 사람은 어떤 현상이 일어나느냐? 자꾸 그 상황을 Walaupun 떠올려요. Anda mendengar tentangnya, Anda tidak menyimpannya dalam hati Anda. 떠올리려고 하는 게 아니고 이게 자꾸 생각나니까 그러죠. Apakah 그럼 maksudnya? 그만큼 내 안에 Maksudnya 감정이 Anda tidak 있으니까 들은 memikir-mikirkan 불편한 hal 마음이 itu. 계속해서 떠오르는 거예요. 근데 마음 안에 감정이 없으면요, 그런 말을 들었어도 마음에 생각이 안 심으려고 Jika 했잖아요. Anda terus 그거 안 memikirkan 떠올라요. tentang gosip itu, 그거 너무 편하겠죠, 여러분. 그거 perasaan 좋겠죠. benci dan perasaan jahat akan timbul dalam hati Anda. 내 육신의 생각을 다스리면 됩니다. 자, 그런데 문제는 Jika Anda 다스리고 mempunyai 싶어도 fikiran 당장 육신의 rohani, 생각이 다 버려지지 Anda tidak 않습니다. berfikir-fikir tentang hal yang negatif. 매일매일 자신의 생각과 감정을 Kita perlu menyingkirkan 진리로 dusta dalam diri 점검하면서 또 kita, 불같이 dalam hati 기도해 kita. 나가면 마음의 악을 버릴 수 있습니다. 그러면 육신의 생각이 영의 생각으로 Kita 바뀌는 tidak 것이죠. dapat mengikirkan fikiran badani secara sekaligus. 나는 지금 무슨 Pemeriksaan 생각을 harian 하고 terhadap 있는가 fikiran dan 점검하는 perasaan 거 하셔야 돼요. pribadi terhadap kebenaran. 생각이 Doa yang tekun dan 떠오른다고 해서 menyingkirkan 그거 그대로 kejahatan dari hati 생각하시면 안 돼요, dapat 여러분. mengubah fikiran badani menjadi fikiran rohani. 뭔가 우리가 봤어요. 예를 들면 음란물을 Kita perlu 보면 melakukan kedua-dua perkara ini sekaligus. Kita perlu memeriksa apakah fikiran yang ada pada diri kita. memeriksa saja tidak cukup. 자, 이런 것들이 육신의 생각이란 말이에요. 말씀드린 것처럼 누가 나를 험담해서 하는 내용이 Katakan 자꾸 Anda 떠오르는 거란 말이에요. menonton 속상한 생각이 떠오르단 sesuatu 말이에요. yang 이게 육신의 생각이에요. tidak 이런 baik, 육신의 생각을 스스로가 점검하시라고요. 자, lalu 점검했어요. fikiran zina 그러면 muncul 내가 dalam 육신의 생각을 하고 있구나. pikiran Anda. 하지 말아야지 한다고 다스려지는 게 아니라고요. 왜? 육신의 생각이 혼과 내 마음에 있는 이 비질리가 무슨 Anda 가석처럼 periksa diri Anda sama ada Anda 마음 안에 mempunyai 불편함이 fikiran 있고, badani 미움이 있고, sedemikian. 서운함이 있고 그런 것들이 이 어떤 얘기를 Memeriksa 들었을 때, sama ada 보았을 Anda 때 mempunyai 이 fikiran 육신의 생각, badani 혼의 saja tidak 작용, mencukupi. 이거 누가 역사예요? 사단이 역사예요. 자, 사단이 내 마음의 비질리, 이 생각의 통로로 들어와서 내 마음에 있는 이 Dusta 비질리를 dalam hati Anda seolah-olah magnet 서운함이 있어요. yang menarik 누가 나를 fikiran 험담할 때 badani. 아니면 어떤 말에 지적을 받았거든요. 그게 나도 모르게 슬퍼져요. 왜? 마음에 서운함이 있으니까. 자, 그렇게 해서 계속 서운한 생각. 나 열심히 했는데 아니 왜 나를 이렇게 지적하시지? 나를 왜 이렇게 안 좋게 생각하지? 이 생각에 계속 꼬리가 Apabila 물려요. dusta dalam 이게 hati 육신의 Anda 생각. bergabung dengan 왜요? fikiran 마음 badani 안에 Anda, 서운함이 있으니까. 사랑받고 인정받고 Anda 사는 akan 마음이 berterusan 있었으니까. mempunyai fikiran-fikiran dan 그러니 perasaan yang 육신의 jahat 생각이 들 tentang orang 때에 lain. 멈추시고 내 어떠한 비질리가 있어서 이 육신의 생각이 계속해서 발동하는지를 찾아내시고 그리고 기도해야죠. 아버지 하나님, 오늘 하루 제가 이러한 육신의 생각이 있었습니다. 지적을 받으니 서운했고요. Jika Anda 서운하면서 memeriksa dan mendapat di dalam diri Anda ada fikiran badani, Anda harus menghentikannya dan Anda harus berdoa dengan tekun untuk mengikirkannya. Tuhan Bapa, saya mempunyai fikiran yang sedemikian dan perasaan marah seperti ini, dan orang ini bergosip tentang saya dan saya berasa marah. 그러면서 기도를 하다 보니 그런데 아버지 하나님, 성령께서 주관해 주시는 거예요. 이러한 육신의 생각은 결국 Ini 내 ialah 마음의 서운함, fikiran badani. Tuhan Bapa, saya menderita kerana fikiran dan perasaan 내 일에 뭔가 seperti ini. 성과를 생각하는 마음이 있어서 이러한 육신의 생각을 하고 있었습니다. Apabila Anda berdoa mengaku semuanya, 나라고 하는 Roh Kudus 자아도 akan memberikan 죽어질 수 있도록 도와주세요. ilham bagi 이렇게 Anda 간절히 기도하면 마음의 비질리가 dan 버려질 Anda 것이고 menyadari 육신의 생각을 다스릴 수 dusta 있게 dalam 되는 것이죠. hati 생각하지 Anda. 마. 한다고 생각이 안 해지는 게 아니라고요. 혼의 Jadi 사람은 Anda 내 혼이 perlu 내 마음대로 mematikan 다스려지지 diri Anda. 않아요. Jika Anda berdoa dengan tekun dan 마음, mengikirkan 바로 이 혼의 dusta 자정과 dalam diri 연결되어 Anda, 있는 마음의 Anda akan 비질리를 dapat 찾아서 mengawal fikiran badani 여러분이 Anda. 기도하고 버리고자 힘써 나아가면 그 다음에는 생각도 Hanya dengan 갈수 mengat- 있습니다. berfikir bahawa 마음의 saya tidak 비질리, 또 mempunyai 육신의 생각, 이두 가지를 fikiran 다 badani tidak akan 여러분들이 membuatkan 찾아내시고 fikiran badani 기도하시고 Anda 붙드셔서 신속히 tersingkir. 육신의 생각을 심고 영의 생각을 거두는 우리가 되시길 바랍니다. 자, 이런 작업들을 이루면 전에는 미웠던 생각이 어느 순간 이해하려 노력하는 자신으로 변화되고 상대의 입장에서 생각해보니 이해가 되고
불편했던 감정이 사라지는 것을 느낍니다. 그러니까 여러분들이 마음에 있는 비질리도 기도하면서 버리지만 이 생각도 계속 바꾸는 Fikiran masa lalu tentang kebencian akhirnya berubah menjadi fikiran pengertian. Anda dapat lebih memikirkan sudut pandangan orang lain dan memahami pendirian mereka yang membuatkan perasaan tidak nyaman menghilang. Mengubah fikiran badani menjadi fikiran rohani, ibarat menyumai yang dapat binasa dan menuai yang tidak dapat binasa. Selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 43 menyatakan, disemaikan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kehinaan dalam ayat ini merujuk kepada semua hal yang tidak benar dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagai contoh, kebanggaan hidup mengotorkan hati dan fikiran dengan dusta. Jika seseorang mengenakan pakaian yang lebih bagus dan memiliki kereta yang lebih baik, anda menjadi iri hati. Kemudian sukacita lenyap apabila anda berasa marah tentang hidup anda sendiri dan akhirnya mengalami kesusahan. Orang seperti ini tidak mempunyai harapan bagi syurga. Mereka ialah manusia badani yang terpaksa makan dengan baik, memakai pakaian bagus dan hidup mewah di bumi. Namun begitu, seseorang yang menyumai kehinaan untuk bangkit dalam kemuliaan, bertaubat dapat melihat orang lain dengan rasa iri hati dan bergelut dalam membuat perbandingan dengan orang lain. Mereka tetap berasa puas hati dan mengubah fikiran mereka menjadi fikiran kesyukuran. Oleh itu mereka mempunyai harapan bagi syurga dan sukacita mengelubungi hati mereka. Jika kita menyemai kehinaan dan membiarkannya mati, kita akan diubah dalam kebenaran dan Tuhan akan memuliakan kita. Semakin kita mati, semakin jiwa kita sihat. Apabila jiwa sihat, segala perkara akan berjalan dengan baik dan kita akan diberkati dengan kesihatan baik. Hal ini bermaksud bahawa kita dapat menjadi manusia rohani dengan kebenaran. 지금 세상 사랑하는 마음에서 이렇게 비유해 주었습니다만은 이렇게 여러분들의 욕된 것이 내 안에 많이 있는데 이런 것을 내가 사랑하고 있고 귀히 여기고 있었구나. 더럽고 추하고 무가치한 것들을 이렇게 소중히 귀히 여기고 있었구나. 그래서 나의 자아를 만들어 왔구나. 그 모든 것이 다 자기라는 거예요. 세상 사랑하는 마음, 남과 비교하면서 서운해하는 마음, 더 갖고 얻고자 하고 칭찬받고자 하는 마음, 자 이런 것이 다 욕된 것인데 그게 나라고 하는 사람의 모습 나는 지금 이렇게 생겼어요라고 생각하지만 더 나라고 하는 건 사실 마음이거든요. Jika anda mempunyai kasih terhadap dunia ini, anda 비교하는 마음, 그래서 서운한 마음, anda 나를 사랑하는 akan 마음, mencari 자기를 hal-hal 고집하는 yang 마음, 인정받고 칭찬받고자 하는 마음, 자 이러한 것이 바로 자기 자아라는 yang bertentangan dengan firman Tuhan. 죽어져야 합니다. 그 중에 육신의 생각. Jika anda membanding-bandingkan diri anda dengan orang lain 고린도전서 15장 43절 dan mahu 후반절에는 diiktiraf, 약한 것으로 심고 ini 강한 sendiri 것으로 merupakan 다시 ego. 살게 말씀하셨습니다. Bahagian akhir 1 Korintus 15:43 menyatakan, disemaikan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Matius 18:4 menyatakan, orang yang dianggap terbesar antara mereka menikmati permintaan Allah adalah orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti kanak-kanak. Matius 23 ayat 11 menyatakan, orang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Seorang yang rendah hati, menyerah, berkorban, memahami, mengampuni dan melayani di dunia ini digambarkan sebagai orang lemah dan tidak berdaya. 진정 강한 것이라 하십니다. 자신을 낮추고 섬기며 진리를 쫓을 때 지는 것 같고 세상은 알아주지 않는 것 Namun begitu, kebenaran memberitahu kita bahawa kita benar-benar dapat menjadi kuat ketika kita menyemai jenis kebaikan seperti itu. Dengan merendahkan hati, melayani dan mengejar kebenaran, kita mungkin berasa seolah-olah kita kerugian. Mungkin terlihat seperti tiada yang mengiktiraf kita di dunia ini. Tapi Tuhan melakukannya. Tuhan memuji, mengasihi, melindungi dan meninggikan kita dengan caranya sendiri. Ketika anda taat pada firman Tuhan, merendahkan hati dan melayani, sejahat akan pergi. Anda akan selalu makmur. Oleh itu, jangan memilih untuk berdosa dan melakukan kejahatan untuk diiktiraf dan ditinggikan di dunia ini. Semoga anda menjalani kehidupan sebagai manusia rohani yang mengikirkan badani dan menuai roh. 자, 그럼 또 어떤 분야에서 죽어져야 할까요? Saudara-saudara yang saya kasih, setakat ini kita telah meneliti ego atau diri sendiri yang harus mati kerana kita ialah anak-anak Tuhan. Apakah aspek lain yang harus kita mati? Kedua, kita harus mati dalam keluarga kita. Dalam kebaikan situasi,
Penginjilan keluarga terjadi secara perlahan-lahan setelah seseorang dalam keluarga mulai datang ke gereja. Berkenaan hal ini, kisah Rasul-Rasul 16:31 menyatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu kamu akan diselamatkan, kamu dan keluargamu. 1 Korintus 7:14 menyatakan, seorang suami yang tidak percaya kepada Kristus diterima oleh Allah kerana perkahwinannya dengan seorang isteri yang percaya kepada Kristus. Begitu juga seorang isteri yang tidak percaya kepada Kristus diterima oleh Allah kerana perkahwinannya dengan suami yang percaya kepada Kristus. Jika tidak demikian halnya, anak-anak mereka akan menjadi seperti anak-anak orang yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya anak-anak itu diterima oleh Allah. Jika seorang isteri Kristian mengubahkan dirinya melayani dengan baik dan menyelamatkan suaminya, maka suaminya tersebut juga dapat menjadi kudus melalui kebenaran itu. Jika seorang suami menerima Tuhan Yesus dahulu, dia juga dapat membantu isterinya untuk mencapai keselamatan. Ketika ibu bapa menjadi kudus, anak-anak juga menjadi kudus kerana mereka diasuh dalam kebenaran Tuhan Yesus. Namun begitu, sama ada kata-kata ini menjadi kenyataan atau tidak, ditentukan oleh orang yang mula-mula sekali menerima Tuhan Yesus dan Injil. Hal ini tergantung pada sama ada dia mati dan keluarganya atau tidak. Dengan kata lain, orang yang mengkabarkan Injil harus menjadi orang yang dipercayai oleh keluarganya sendiri. Anda mengkabarkan Injil kepada anggota keluarga anda. Anda tidak dapat melakukannya secara mendadak. Anda perlu mati dahulu dalam keluarga anda, barulah anggota keluarga anda dapat diinjili. 기도를 받는다고 되는 게 아니라 또 여러분들이 무조건 기도한다고 되는 게 아니라 지금 이러한 내용처럼 살아가면서 빨리 복음화 되게 해주세요. Dengan kata lain, 배우자의 마음문이 열리게 orang yang 기도해야 menginjili 응답되는 것이에요. anggota keluarganya 여러분들, perlu mendapatkan 전도하는 kepercayaan 여러분, daripada anggota 가족 keluarganya. 안에서 아직 복음화되지 않은 분들을 어떻게든 전도하고 싶으신데 전도하는 여러분이 먼저 빛이 되고 세상 말을 좀 써볼까요? 내 말빨이 먹혀야 돼요. 내가 말을 아무리 Apabila 하는데도 anda 상대가 cuba mengijili 듣지도 않아요. anggota keluarga 가족이 anda, 신뢰를 하지 않아요. 소용이 없는 것이죠. anda perlu mencari cahaya dahulu dalam keluarga anda. Kemudian barulah anggota keluarga anda dapat percaya kepada anda. Anda perlu meyakinkan mereka. 교회를 다닌 후 변화된 것도 없이 그저 Anda perlulah 입술로만 menjadi orang yang 복음을 dapat dipercayai 전한다면 그 oleh 말은 mereka. 신뢰가 되지 않죠. Keluarga ialah orang yang paling memperhatikan anda. Mereka yang paling mengenali anda. Jika anda pergi ke gereja anda hanya mengkabarkan Injil tanpa perubahan dalam tingkah laku anda, kata-kata anda tidak dapat dipercayai. Namun begitu, jika anggota keluarga yang bukan Kristian menganggap anda telah berubah menjadi orang yang telah baik dan tekun pada pandangan mereka, maka perkabaran Injil oleh anda dapat dipercayai dan dapat diharapkan. Jika anda masih mencari kepentingan diri, masih marah-marah, bagaimana anggota keluarga anda dapat percaya kepada anda? Jika anda tidak perubahan dalam tingkah laku anda, bagaimana anda dapat mengkabarkan Injil kepada keluarga anda? Jika anda mengkabarkan Injil kepada mereka pun, mereka tidak akan mendengar apa yang anda katakan. Walaupun anda percaya kepada Tuhan Yesus, tapi jika anda tidak menampakkan apa-apa perubahan dalam tingkah laku anda kepada kebenaran, anda tidak dapat membawa anggota keluarga anda kepada jalan Tuhan. 이러한 가족들도 있었어요. 예전에 전도에 대한 간증을 들어보면요. 예전에는 내가 변화되지 않고 열심히 전도했어요. Namun begitu, jika anda telah menampakkan perubahan diri anda, perubahan dalam tingkah laku anda kepada kebaikan dan kebenaran, maka keluarga anda akan tertarik dan maka mudah untuk anda menginjili mereka. Saya mendengar kesaksian tentang seorang anggota gereja kita. Dia mati dalam keluarganya dan berubah tingkah lakunya sehingga dia dapat mengubah keluarganya juga untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka.
kerana perubahan baik dalam hidupnya dan dalam dirinya, maka keluarganya berasa tertarik untuk mengetahui gereja yang dihadiri olehnya. 여러분이 가정에서 죽어지는 방법은 많이 있지만 그 중에서 구습을 벗어버릴 때 가족들은 여러분이 변화된 것을 Dan apabila mereka mendengar tentang Injil, mereka tertarik untuk datang ke gereja. Ada banyak cara untuk mati dalam keluarga. Salah satunya adalah mengikirkan tingkah laku lama atau tabiat lama anda. Kemudian anggota keluarga anda yang lain akan dapat melihat perubahan dalam tingkah laku anda. Efesus 4:22 menyatakan, oleh itu buanglah cara hidup yang lama yang menyebabkan kamu berkelakuan seperti dahulu. Cara hidup itu membinasakan kamu kerana kamu dikuasai keinginan yang mengesatkan. Cara hidup yang lama merujuk kepada kebiasaan buruk yang tertanam ketika kita masih diri yang lama sebelum bertemu dengan Tuhan. Sebagai contoh, anak-anak yang ibu bapa mereka selalu membersihkan dan menjaga mereka dapat membuatkan anak-anak tersebut memupuk kebiasaan untuk tidak membersihkan bilik mereka sendiri meskipun kelihatan berselerak. Dengan alasan sibuk, katakanlah anda tidak mengemaskan tempat tidur dan menanggalkan pakaian anda dan meninggalkan pakaian anda berserakan. Namun begitu jika tingkah laku lama iaitu kebiasaan lama ini menghilang setelah anda mulai menghadiri gereja, maka keluarga anda akan menyedari perubahan tersebut dengan baik. Dahulu anda berkata-kata kasar, tapi sekarang tidak lagi. Anda tidak lagi mudah tersinggung atau marah. Anda mungkin berfikir bahawa anda telah banyak berubah. 가족들도 기다렸다는 듯 그에 함께 따라 나오게 됩니다. 자, 욕하던 사람이 욕하지 않습니다. Tapi jika anda tidak benar-benar berubah, 그러면 가족들도 교회를 다니더니 anda tidak dapat menyalahkan keluarga anda jika mereka tidak mengikuti anda ke gereja. 이처럼 여러분이 눈에 띄는 구습을 벗는 만큼 가정에서 죽어지는 것입니다. Dengan berubah, 언어 행동 kemudian anggota keluarga anda juga akan merasakan dia benar-benar orang yang sudah berbeza setelah menghadiri gereja. Semakin anda mengikirkan kebiasaan lama yang ketara, semakin anda mati dalam keluarga. Lebih baik lagi jika kata-kata dan nada suara anda menjadi tulus dan kudus. Alangkah menyenangkan untuk mendengar nada "Ma" yang penuh kasih, bukan berteriak "Ma". Alangkah baik melihat anda menghormati dan melayani dengan melakukan kerja daripada meminta anggota keluarga anda untuk melakukannya bagi anda. Sekalipun keluarga anda suka diinjili, tingkat kebahagiaan keluarga ditentukan oleh seberapa banyak setiap anggota keluarga mati dalam kebenaran. 가족이 더 하나 되지 못할까? 왜 상대방이 나를 더 존중해 주지 않을까? 가정 안에 그런 생각이 드십니까? 왜 나를 더 섬겨주고 사랑해 주지 않을까 생각하십니까? Walaupun anggota keluarga anda sudah injili, 섬겨주기를 바라는 게 아니라 내가 먼저 섬기시면 되잖아요. 목자님께서는요. anda mungkin terfikir mengapa keluarga anda tidak menghormati satu sama lain ataupun menghormati anda. Inilah masalahnya. Anda mempunyai keinginan untuk dilayani dan dihormati. Gembala kita tidak mengatakan bahawa oleh sebab sayalah bapa, kamu semua harus menghormati saya. Gembala kita tidak pernah berkata demikian, tapi melayani dengan penuh rendah hati. 그러면 이렇게 나무 식탁, 손으로 들 수 있는 이런 식탁, 조그만 밥상이죠. 거기에다가 Apabila kami makan tengah dahulu, 드린단 말이에요. kami membawa makanan ke meja di biliknya. Kami membawa meja makan kecil ke biliknya. 저희 이제 딸들이 그 시간을 맞춰서 밥상을 가지고 올라가는 거죠. 그렇게 해서 드리잖아요. Kami mempunyai masa untuk berbuat dalam tempoh singkat makan tengah hari. 뭘 시키거나 명령하거나 하지 않으시고 뭐 어떠한 하실 일이 있으면 부탁하시고 하시지만 그것조차도 잘하지 않으시죠. 여러분들의 가족 안에서도 나는 섬김받아야 될 대상. Gembala kita tidak memerintahkan itu dan ini. Apabila beliau mahu sesuatu, beliau dengan sopan meminta daripada kami.
여러분들의 이 섬김, 이것이 바로 진리 아닙니까? 이것이 가족 안에서도 Beliau tidak 변화되는 mempunyai 모습 keinginan 안에 untuk dilayani. 행복한 가정이 될 수 있는 비결입니다. 가족은 늘 가까이 대하며 살기에 상대의 부족한 점과 허물이 잘 보입니다. 그러나 서로 죽어지는 가족이라면 상대의 티를 보고 상대를 나무라는 Inilah 것이 rahsia 아니라 untuk membuatkan 내가 keluarga 더 anda 잘해주지 bahagia. 못해서 그러지 하면서 모든 것을 자기 탓으로 Oleh sebab 돌립니다. anggota keluarga tinggal bersama dan rapat, lebih mudah bagi mereka untuk melihat kekurangan satu sama lain. Namun begitu dalam keluarga di mana setiap anggotanya sibuk mati, mereka tidak menyalahkan orang lain. Sebaliknya mereka akan menyalahkan diri sendiri atas segala-galanya dan kurangnya pelayanan mereka. Betapa damainya keluarga anda jika anda menganggap segala-galanya ialah kesalahan anda sendiri dan bukan kesalahan anggota keluarga yang lain. Dan jika anda lebih bersukacita melayani berbanding dengan dilayani. Penting untuk anda ingat bahawa firman Tuhan adalah benar. Semakin anda mati, semakin banyak buah yang akan anda hasilkan. 그러면서 핑계를 대실 때는 가족이 복음 안 돼서 그래요. Keluarga anda haruslah dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. 아니 내 남편이 내 아내가 내 Katakan 자녀가 keluarga anda tidak bahagia dan anda selalu mengerungut. 아니요, 내가 먼저 죽어주시면 돼요. 내가 본이 되지 못해서 자녀가 삐뚤어 나갔다 생각하십니까? 그렇게 생각하시는 게 진리의 답이라고요. Anda perlu mati dan keluarga anda sendiri dahulu. 자녀가 순종 안 해서 세상 짝하고 해서 Kerana 믿음도 anda 안 tidak 갖고 menunjukkan contoh yang 삐뚤어졌어 baik, 하시면 anak-anak anda 자녀가 tidak 변화될 berkelakuan 수 yang 있는 sepatutnya. 길이 없어요. Anda perlu 내 menjadi 탓으로 각자 내 pengesai 탓으로 bagi 얘기해. masalah dalam keluarga 내가 anda. 더 본이 되어주지 못했구나. 내가 더 사랑 주지 못했구나. 내가 더 섬겨주지 못했구나. 내가 그 마음을 더 헤아리지 못했구나. Anda perlu menyalahkan diri anda sendiri jika anak-anak anda mencari atau mengasihi dunia ini. 하나님 만나기 전에 Anda perlu lebih lagi 세상에서 memahami 가정을 mereka. 이루고 살아갈 때는 행복하지 않았어요. 불행했어요. 그런데 하나님을 만나고 주님을 Katakan 만나고 anda 너무 suka 행복했어요. bekerja di 여기가 gereja. 천국이에요. 그러니 가정을 돌보는 거는 등한시하고 교회 생활에만 열심히 하신 거예요. 교회에서는 그렇게 가르치지 Ada 않죠. anggota 우리 keluarga, 집에 충성하라고 agak 했는데 anggota 그런데 gereja 내가 yang dahulunya hidup dalam kesusahan sebelum mengenal Tuhan. 잘못한 Tapi 것이죠. sekarang 그래서 mereka 교회가 기쁘고 신방하면 즐겁고 모임 있으면 행복해요. 그 가정은 그 행복을 oleh sebab 채워주지, itu 내 마음을 mereka 채워주지 lebih banyak 못했으니까. masa di 그러니 gereja kerana 이제 mereka 신방 tidak mahu 끝나고 berada 저녁에 bersama dengan 집 keluarga mereka yang 들어가서 mendatangkan 당연히 banyak 집안일을 하긴 하지만 kesusahan dan kesian 행복도 bagi 기쁨도 mereka. 없고 Gereja kita 아니면 tidak 식사를 mengajar untuk 차리거나 berbuat 해도 sedemikian. 아이들한테 사랑으로 정성껏 해주지 못하고 Selepas menjalankan tugas anda di 그리고 또 gereja, 열심히 하나님 일했다고 피곤하잖아요. 또 다니엘처럼 충만히 기도해야 된다고 엄마가 또 쉬고 그러면 아이들의 공부도 안 anda perlu 봐주고 melakukan kerja di rumah 학교는 dengan 어땠는지, penuh 학원을 잘 keterusan. 다녀왔는지 살피지 못했어요. 그러면 아이들은 Anda tidak boleh kerana penat bekerja di gereja, maka apabila sampai ke rumah anda tidak berbuat apa-apa. 밖으로 나돌게 되죠. 밖으로 그렇게 돌다 보니까 Anda tidak boleh mengabaikan dalam hal menjaga anggota keluarga anda. 넘어설 수도 있어요. 저 누구 탓이에요? 그렇게 세상을 짝한 자녀 Hal 탓하실 demikian akan 겁니까? menyebabkan keluarga anda tidak bahagia 그리고 dan 자녀들 anak-anak anda 입장에서는 아유, dan 우리 anak-anak 부모님 anda 얘기하시네. 나도 그래서 mungkin akan keluar 사업하고 사귀고 mencari hiburan 학생의 di luar. 복은 다 하지 못하다가 Pada 열심히 akhirnya 공부 안 siapa 했는데 yang 우리 부모님 탓이지 harus 말씀 dipersalahkan? 드리셔야 돼. Anda seharusnya menyalahkan diri anda sendiri kerana anda tidak menjalankan tugas anda dengan baik. 나는 더 학생의 본분을 잘 감당하면 좋지. 내 부모님이 세상에 나가서 세상 짝하시고 예전에 우리나라에 뭐 춤바람 났던 이런 때들이 있었는데요. 뭐 Pelajar-pelajar anda perlu 주부들이 menjalankan 그럴 때가 tugas anda 있었잖아요. dengan baik. 그런 거 아니잖아요. 교회 가서 기도하시고 열심히 봉사하시고 신방하고 충성하셨으면 또 다 나 잘 되기 위해 기도하셨을 텐데 그런 마음 가지고 허전한 마음 안 가졌었으면 좋았을 텐데 왜 내가 그럴 때 서운한 마음, 허전한 마음 가져서 Apabila 밖으로 ibu bapa 놀았을까? anda 하고 melakukan 또 kewajipan 자기를 mereka, 다 각자 자신의 몫으로 mereka 돌아보고 melakukannya untuk anda. 나아가면 좋을 것이고. 딱 중요한 것은 무엇이냐? Pelajar sekalian, 가족 anda 관계에 juga 있어서 perlu merenung diri 가족 anda 간에 sama 서로 ada anda 바라는 거, merungut 이거는 우리 줄입시다. terhadap ibu bapa anda. 배우자 안에 상대가 이렇게 해줬으면 부모님은 자녀에게 이렇게 해줬으면 자녀는 Perkara 부모님께 penting 아우, dalam 부모님도 hubungan anda 기분 dengan 좋고 좀 keluarga anda 사랑해주고 ialah anda tidak 부모님도 boleh 서로 mengharapkan 바라는 orang 것을 lain untuk 말라고 melakukan 하시는데 itu dan 서운하지 ini bagi 마세요. anda. 자녀들이 부모님께 Pelajar anda tidak boleh mengharapkan 권세도 ibu 있고 bapa anda 힘도 있고 melakukan itu dan 돈도 ini. 많이 untuk 있어서 anda. 나를 좋은 학원도 막 보내주시고 그랬으면 하고 바랬다면
그러면 가족에 사랑이 없잖아요. 그렇지 않은 것도 얼마나 고맙습니까? 그러니까 자녀한테 너무 많은 거 바라지 마세요. 서로한테 너 이러면 좋겠고, 이건 이렇게 하면 좋겠고, 또 Jika 지적만 하지 anak-anak mengharapkan ibu 않으려고 bapa 좋은 melakukannya untuk 말씀하신다고 mereka, 칭찬도 하시고 그 다음에 바람도 설명하세요. maka 너 이거 akan 참 ada 잘하네. banyak rasa 근데 tidak 이거 puas 하면 더 hati 좋겠어. 그래서 제가 주변에 apabila 그럴 때 있습니다. keinginan itu tidak 칭찬하시려면 그냥 dipenuhi. 칭찬만 하세요. 칭찬만 하시면 기분이 참 좋겠는데 이 칭찬하려고 한 것 같은데 바람으로 끝이 끝나니까 이게 뭔가 내가 지적받는 느낌? 그러니까 지적을 하려고 칭찬을 하셨다면 이거는 필요한 지혜롭게 하신 거지만 Ibu bapa juga tidak boleh 칭찬하시려고 terlalu 하시면 칭찬만 하시면 서로 기분 좋게 끝나겠죠. menjangkakan 자, perkara yang 그러면 바라는 terlalu 것도 besar bagi 있겠죠. anak-anak. 왜? 잘 되기를 기대한다라는 바람이요. 자기 자신에게 합시다. Ibu 내가 bapa 더 변화될 것 sepatutnya 참읍시다. memuji anak-anak. 자꾸 가족 관계나 아니 가족뿐 아니라 믿음의 식구들도 그렇고요. 상대에게 이렇게 Sudah tentu ibu bapa mau anak-anak menjadi lebih baik dan mencapai keputusan yang lebih baik. 우리 당회장님 목자님처럼 Tapi ibu bapa 더 perlu 큰 마음으로 mendorong 더 diri mereka 겉과 dan 속으로 berubah 우리를 terlebih 다 dahulu 품어주시고 dalam 더 membimbing 우리를 anak-anak. 잘 섬겨주시면 좋은데 그렇게 기도해 주시면 좋겠고요. 저도 Dalam 그렇게 hubungan dengan 나아가겠습니다. saudara-saudari 그런데 저에게 seiman, 매번 그렇게 바라시면 우리가 세상 말에 그런 말 하잖아요. 숨이 턱까지 찬다. anda mungkin juga mengharapkan saudara seiman melayani anda dengan lebih baik, dengan hati yang lebih besar. 각자가 가면 돼요. 그렇다고 남의 일을 돌보지 말라는 게 아니라 잘하는 건 칭찬해 주세요. 부족한 건 기도해 주세요. 부족한 걸 자꾸 이렇게 하면 좋겠어, 저렇게 하면 좋겠어. 그거는 내가 잘되라고 기대해서 하는 말이야. 그 기대하는 말이 자녀들에게는요 숨이 Anda 차는 perlu 거예요. memuji, memberikan pujian kepada orang lain 명절 때 dan 되면 berdoa 친인척들이 sekiranya 그랬어요. ada kekurangan pada 저희 diri 어렸을 땐 mereka. 그랬어요. 너 장래희망이 뭔데? 그리고 너 공부 잘해 못해? 오랜만에 만난 친인척들이 꼭 그거 물으세요. 그러면 그렇게 물으시는 친척집 가면요 가기 싫은 거예요. 1년에 한 번 만나는데 너 학교에서 몇 등 하니? 뭐 이런 거 뭐 관심이 있어서 말씀하실 때도 있겠지만 그냥 의례적인 질문이지만 아이들은 그 질문 받는 게 공부 잘하는 학생들이야. 뭐 자랑하고 하면 좋겠지만 그렇지 않은 학생들 자녀들 입장에서는 그게 부담스러운 거예요. 그러면은 이제 쭈삣쭈삣 Dalam perjumpaan keluarga misalnya, mungkin ada saudara mara bertanya kepada anak-anak bagaimanakah keputusan 덕담하신다고 akademik 하지만 anda. 그 덕담 자체가 자녀들에게는 듣기 싫은 말이 된다면 안 하시는 말 Ini akan 못하잖아요. menyebabkan anak-anak berasa tertekan dan itulah sebabnya tidak suka untuk berkumpul dalam perjumpaan keluarga. 저렇게 해주면 좋겠는데 라고 하는 게 상대의 발전을 위해서 말하는 것보다 그냥 내가 바라는 거예요. 내가 상대에게 이렇게 해줬으면 Namun 하고 begitu 내가 jika 원하는 내 saudara 유익을 mara 구하는 마음이 memberikan nasihat dengan baik, maka anak-anak dapat menerima 서로 nasihat itu. 섬김과 또 화평이 이루어지는데 좋습니다. 그래서 그런 생각 저는 한다니까요. 제가 상대에게 무언가를 바랄 게 있으면 상대방도 나한테 바랄 게 왜 없겠는가. 그러니 상대방도 나한테 바랄 게 있어서 아니 당의자님 이렇게 좀 해주시고요. 이렇게 좀 해주세요. 그러면 내가 힘들지 않겠는가? 라고 생각하면서 상대의 잘한 것은 보면 칭찬해주고 이렇게 바라는 거 Saya juga berfikir tentang saya, jika saya mengharapkan orang berbuat sesuatu, orang lain juga akan mengharapkan saya untuk berbuat sesuatu. Itulah sebabnya saya sentiasa memberikan pujian atas kerja yang dilakukan oleh orang lain dan atas kebaikan yang ditunjukkan oleh mereka. 오늘의 이 말씀은 덧붙여서 여러분들의 주거짐에 있어서 자기 유익을 구하는 상대에게 바랬던 부분들에 대해서 Apabila 한번 kita 생각해 cuba 보셔야 mencapai 하는 kedamaian 말씀을 dalam 더 드렸는데요. keluarga kita 그리고 adalah 한 lebih 가지 mudah 더 untuk 여러분들이 kita 주의하시면 menginjili anggota keluarga 가정이 더 kita. 행복과 평안함이 임하게 될 줄 믿습니다. Anda perlu 자, 오늘 두 memikirkan hal 번째로 ini. 가정 안에서 죽어지는 것을 말씀드렸고 나머지 세 번째, 네 번째는 교회 안에서 죽어져야 Jadi 되는 kita perlu 부분을 berhati-hati tentang 설명하시는데 시간이 hal 닿아서 ini dan 여기서 menjaga 주의를 kedamaian dalam 드리도록 keluarga 하겠습니다. kita. 여러분의 자아가 죽어지는 것 얼마나 내 자아를 Aspek ketiga dan 발견하셨습니까? keempat 또한 akan 육신 saya 생각이 sampaikan dalam khutbah yang seterusnya. 또 내 안에서 헛된 것들이 무엇인지 여러분들 발견되셨는지요? 이제 우리가 죽어지고 Bagaimanakah untuk mati dalam keluarga anda? 없는 것 같고 내 자존심도 사라지는 Bagaimana 것 anda 같고 상대가 나를 인정하지 않는 것 menyadari 같고
없어지는 fikiran 것 같을 badani 때 dalam diri 더 anda. 아름다운 열매로 맺히는 Jika kita 영계 berusaha 법칙을 untuk 기억하여 mati, 더 깨어지고 mematikan 죽어지는 diri kita. 우리가 되어지시기를 바랍니다. 말씀 참고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님,